Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam 19 Ramadan kepada semua penonton Bicara Maya at PPAK. Kita bersiaran hari ini 21 April bersamaan dengan 19 Ramadan. Semoga semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera selalu. Dan pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik membentuk keluarga membaca. Program hari ini adalah khas kita jalankan sempena program Jom Baca Bersama selama 10 minit yang akan dijalankan serentak di seluruh negara pada hari ini, di mana pada jam 11 hingga 11.10 minit pagi, seluruh rakyat Malaysia hari ini diseru untuk bersama menyokong program ini dengan berhenti seketika membuat apa-apa pekerjaan, ambil buku, ambil artikel, ataupun boleh ambil Quran, boleh apa-apa bahan bacaan manfaat, boleh mula membaca pada jam 11 hingga 11.10 minit. Jadi boleh bersedia dengan bahan bacaan masing-masing. Jadi hari ini kita akan mengupas mengenai satu topik yang pihak kami PPAK sangat berada di bawah bidang tugas Perbadanan Pustaka Awam Kelantan, iaitu nak melahirkan masyarakat yang membaca, masyarakat yang aktif membaca. Jadi sedikit saya ingin memberi gambaran. Tapi sebelum itu saya ingin mohon kepada semua pendengar-pendengar kita yang sedang menonton program kita pada hari ini, jangan lupa untuk like dan share program kita ini kepada sahabat-sahabat kita di FB dan di mana saja, supaya program kita ini dapat manfaat kepada diri itu apa sendiri dan kepada orang lain, supaya seluruh rakyat boleh tengok macam mana hari ini nak membentuk sebuah keluarga membaca. Dan pada hari ini kita bawakan panel yang special, yang mana panel ini adalah merupakan seorang guru yang mana beliau telah membentuk keluarga beliau untuk menjadi keluarga yang aktif membaca. Di samping itu juga kita ingin wawarkan di mana di Negeri Kelantan ini, Perbadanan Pustaka Awam Kelantan, Kerajaan Negeri juga mengadakan satu program khas di Negeri Kelantan, Keluargaku Keluarga Membaca, yang akan dilancarkan pada hari Iqra, dijangka pada bulan Mei Pahraya nanti. InsyaAllah kita akan lancarkan program ini. Pertama kali diadakan di Kelantan dan juga di Malaysia. Dari segi format programnya, InsyaAllah kita dah ada hampir 600 keluarga yang menyertai program tersebut. Jadi saya ingin mengambil perhatian pada pendengar-pendengar di luar sana. Sedikit info saya ingin beri dulu. Sejauh mana rakyat Malaysia membaca. Saya ingin memetik mengenai kajian interim yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2014. Purata kajian tersebut menunjukkan purata rakyat Malaysia membaca hanya 15 naskah buku setahun. Itu pun kajian banyak diambil berdasarkan kepada pelajar-pelajar universiti dan pelajar sekolah. Kalau lihat kepada orang yang dah tamat belajar, mungkin lebih rendah pada itu. 15 naskah buku setahun. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara maju, penduduknya mestilah membaca lebih 40 buah buku setahun. Jadi kita baru 15, tak sampai separuh, nak 40 buah buku. Dan kajian World Culture yang terbaru dibuat pada tahun 2021 untuk tengok apakah culture ataupun budaya membaca rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia membaca kurang dari 3 jam seminggu berbanding dengan rakyat India. Rakyat India baca 10 jam seminggu, rakyat Malaysia 3 jam sahaja. Sibuknya rakyat Malaysia tak sempat membaca. Rakyat Thailand dan China membaca 8 hingga 9 jam seminggu. Rakyat Malaysia baca sampai 3 jam. Rakyat Malaysia. Jadi insyaAllah saya akan beri lagi info-info mengenai kajian-kajian yang kita buat. InsyaAllah saya akan umumkan. InsyaAllah. Lagi. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita juga hari ini seperti biasa ada kuis juga. Kuis Bicara Maya PPAK. 3 soalan kita akan tanya. Siapa jawab dengan cepat, dengan tepat, RM50.
Okey, baik. Kita akan bersama dengan panel kita pada hari ini, iaitu Ustaz Wan Noh Biwan Hamzah, merupakan seorang guru Hak Muhammadi terbaru. Dia merupakan seorang pembaca yang aktif di Perbadanan Pustaka Awam Kelantan, selalu membawa keluarganya datang ke perpustakaan, minjam buku, dan hari ini kita jemput beliau khas untuk berkongsi resepi beliau membentuk keluarga membaca. Semoga di luar sana lebih ramai lagi orang dapat membentuk keluarga membaca, dapat membentuk keluarga berilmu, dapat membentuk keluarga yang insya-Allah menjadi keluarga yang memadah bila keluarga membaca. Jadi selamat datang ke studio Ustaz. Okay, terima kasih. Lama tak berjumpa, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Sebab PKP. Ya, betul. Alhamdulillah hari ini dalam satu program kita ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi tanpa menghormati Ustaz, saya mohon tak kenalkan diri kepada penonton-penonton kita sedang menonton yang kita bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walahu wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Azizi moderator, dan terima kasih juga kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengalaman yang ada bersama keluarga dalam membentuk budaya membaca. Alhamdulillah, saya dianugerahkan Allah belajar di luar negara di Universiti Islam Madinah Munawwarah tahun 89 sehingga 94. Jadi pengalaman belajar di sana mempengaruhilah sebahagian daripada tabiat budaya membaca saya. Khususnya di cuti semester universiti, biasa akan ada pameran buku. Di sana dia panggil Ma'rad Kitab, pameran buku. Penerbit-penerbit buku hampirlah di seluruh Arab Saudi yang utama datang ke universiti untuk buat pameran dan jualan. Dan kami juga belajar-belajar memperuntukkan sebahagian daripada beasiswa yang kami terima daripada universiti untuk membeli kitab-kitab, buku-buku. Dan di akhir tahun pengajian, biasa kami sewa kontena untuk hantar kitab-kitab balik ke Malaysia. Kita kumpul rakan-rakan yang tamat pengajian, 10 orang contohnya, kumpul, yang ni dia 10 kotak buku. Jadi kumpul dapat satu kontena, hantar balik. Itulah sedikit pengalaman di sana lah, saya belajar dulu. Kata apa, bentukan karakter ataupun minat membaca itu bermula daripada situ lagi. Boleh Ustaz kenalkan sikit ahli keluarga? Ustaz ada tentang keluarga membaca, boleh Ustaz kenalkan sikit? Saya alhamdulillah Allah kurniakan anak yang agak ramai jugalah, seramai 8 orang. Alhamdulillah. 8 orang. Dan ditakdirkan juga semuanya lelaki. Lelaki. Yang sulung sekarang ni sedang melanjut pengajian di Universiti Islam Madinah juga. Tempat saya belajar dulu. Alhamdulillah. Dan yang bongsu sekarang ni darjah 3, sekolah rendah kebangsaan. Dan di segi bersama keluarganya, mungkin anak-anak terpengaruh jugalah melihat tabiat membaca ayah dia lah. Iaitu antara tabiat saya daripada dulu sampai sekarang, iaitu apabila nak makan, saya akan cari buku. Jadi makan sambil membaca buku ni sangat meronokkan saya. Jadi saya tidak akan rasa tak puas hati kalau makan tak ada buku sesuatu. Sehingga kadang-kadang apabila kita beli nasi bungkus pagi,
Jadi tak ada nak apa, baca apa-apa, kita ambil pembungkus. Pembungkus tu dulu dia buku nasi tu dia sabar dulu. Jadi kita balik tengok sambil makan baca apa maklumat-maklumat sedikit ya yang kita ada tu. Jadi anak-anak tengok suasana kita ni, alhamdulillah, maknanya dia pun terikut-ikut juga, minat dengan membaca ni, terutama ada jugalah yang buat macam tu, bila nak makan cari buku. Begitu juga semua anak saya lampauan ni semuanya menjadi ahli perpustakaan awam ni, semua sekali. Cuma apabila sudah sampai ke peringkat sekolah menengah dan kolej, bila pergi ke kolej ataupun di universiti, ialah tidak tak menyambung lagi lah keahlian tu. Tapi yang masih aktif lagi sampai sekarang ni lah, yang masih aktif lagi sama 3 orang. Jadi saya setiap kali hujung minggu akan datang ke perpustakaan untuk meminjam buku untuk anak-anak, dan juga untuk bacaan sendirilah, bacaan sendiri. Alhamdulillah, ini satu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi kita ada perpustakaan awam. Jadi kalau nak beli buku memang agak kos tu banyak lah, tapi kita boleh pinjam, baca-baca, hantar balik, bincang yang lain pula. Alhamdulillah, ini satu kemudahan yang patut semua ambil bahagian dan bawa anak-anak datang ke perpustakaan. Kadang-kadang saya masa anak ramai yang kecil-kecil dulu, saya mari tinggal di perpustakaan ni, saya ada urusan dengan isteri nak beli barang mana, tinggal di perpustakaan. Lepas selesai urusan kita mari datang ambil. Jadi bila anak-anak dah biasa dengan perpustakaan ni, alhamdulillah, bawa-bawa dah dalam kehidupan di luar sana, minat membaca. Alhamdulillah. InsyaAllah. Maknanya di sini, kalau kita tengok bagus ustaz ni terbentuk dengan apa ada satu yang macam paksa ke, macam buat satu betul. Tak ada. Betul. Dan perpustakaan di rumah pun ada, alhamdulillah. Buku-buku kitab-kitab yang saya bawa balik lah masa belajar dulu, dan juga yang anak-anak sendiri di pengajian dia habis belajar, dia hantar balik lah buku-buku di rumah. Alhamdulillah lah. Biasanya tak ada bacaan buku ni, ada jenis-jenis buku tak yang ustaz gemar, contohnya drama saja ke, itu macam mana? Saya sendiri lah. Kalau ustaz saya minat buku berkaitan dengan sejarah lah. Sejarah, terutama sejarah-sejarah lama bangsa Arab sendiri, dan sejarah di Malaysia. Banyak maklumat lah kita dapat pengalaman daripada sejarah ni. Orang dia kata macam buku sejarah. Yalah, apa dia betul. Seni dia sepasang dah patah. Jadi tak boleh nak kona-kona lah. Ya, betul. Tak berbunga-bunga. Betul. Jadi kalau pandangan ustaz lah, jauh mana kenapa ustaz rasa penting baca buku sejarah pada orang? Sebab bila kita baca, kita dapati sejarah ni berulang lah. Berulang. Maksudnya peristiwa yang berlaku dulu, apa peristiwa yang berlaku dulu, kadang-kadang sebahagiannya akan berulang balik dengan watak yang lain pula. Jadi sekarang seolah kita sudah dapat maklumat awal dah. Kalau berlaku benda-benda macam ni, sebenarnya sudah berlaku dah benda ni. Sudah berlaku dah. Dan penyelesaiannya sudah ada dah. Contoh paling senang kita dengan Al-Quran. Kita dengan Al-Quran, saya alhamdulillah Tuhan amanahkan sedikit tugasan di masjid sebagai imam masjid. Antara pengisian yang saya buat bersama jemaah-jemaah saya di masjid, setiap kali lepas salat subuh, kami akan baca satu muka surat Al-Quran beserta dengan terjemahan. Dan setakat saya bersama jemaah ni sudah 4 kali dah
apa ni? Khatam. Khatam bacaan sekali dengan terjemahan dia. Sekali dengan terjemahan dia. Dan kita guna terjemahan yang berbeza lah. Contohnya, kali pertama kami buat dulu Pimpinan Ar-Rahman. Yang terbaru ni kami sedang baca sekarang ni terjemahan yang diterbitkan oleh Karya Bistari. Karya Bistari. Dia ada satu teks Al-Quran terjemahan. Jadi kesimpulannya apabila kita baca Al-Quran, kita didedahkan dengan kisah-kisah peristiwa-peristiwa dulu untuk peringatan, pengajaran kepada tayangan semula. Orangnya peristiwa yang sama, cuma tukar watak ya. Tukar watak saja. Alhamdulillah. Cerita sejarah, memang cerita sejarah. Pagi tadi kami baca cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Paling banyak dalam Quran, inilah dia, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebab apa? Sebab umat ini pun akan menghadapi suasana yang sama juga. Konflik yang sama. Alhamdulillah. Mana sebenarnya untuk satu keluarga membaca tu, apabila ketuanya tu sendiri, kalau ketua dia tu teraju dia ataupun driver, kalau driver tu dia nak pandang ke mana, ya betul, yang lain tak akan mengikut lah. Kalau ayah dia suka baca Quran, anak-anak dia tengok, dia akan menari, insyaAllah. Jadi yang penting sekali ibu ayah tu lah, insyaAllah. Jadi program kita hari ni, Ustaz, kita buat kita langsung ke lokasi-lokasi terpilih yang menjalankan program Jom Baca serentak seluruh negara. Betul. Program kita ni buat seluruh negara, seluruh Malaysia, cuma kita cover di Kelantan lah. InsyaAllah. Jadi kita akan bergerak ke beberapa lokasi, tengok apa yang kita jalankan. Jadi buat masa ni kita akan berlintas langsung ke Pasir Mas. Kita akan langsung ke Pasir Mas, Pasti At-Taqwa Pasir Mas. Bersama-sama dengan kita di talian. Assalamualaikum Puan Azliza. Puan Azliza, Assalamualaikum. Hai. Azliza boleh dengar ke? Hai, Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Okay, bersama-sama dengan kita Pasti At-Taqwa Pasir Mas, Puan Azliza. Hai, Assalamualaikum. Hello. Ada sedikit gangguan teknikal ya, sekejap ya penonton kita. Kan apa buku orang kata kan? Buku. Puan Azliza di talian. Kepada Pasti At-Taqwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Azliza, boleh Puan Azliza bagi sedikit laporan ya di lokasi Pasti At-Taqwa mengenai program kita pada pagi ini. Silakan. Okey, sekarang kami sedang berlintas langsung dari Pasti At-Taqwa Repek Pasir Mas sempena program Jom Baca Bersama 10 minit bagi tahun 2022. Okey,
Hari ini kami melaksanakan dua aktiviti bersama 80 orang pelajar pasti dari serta 5 orang tenaga pengajar guru di pasti. Apa program yang buat dekat sana Puan Aziza? Okey, program kita hari ini ada dua aktiviti. Satu aktiviti bersama anak-anak 6 tahun iaitu Adikku Bijak. Okey, aktiviti berkumpulan. Manakala satu aktiviti lagi adalah bersama anak-anak 4 dan 5 tahun iaitu aktiviti craft butterfly lollipop. Okey. Jadi jam 11 nanti mereka akan didekatkan buku untuk baca ya? Ya betul, tepat jam 11 pagi kami akan berhenti seketika untuk menyertai program Jom Baca Bersama 10 minit secara serentak di seluruh negara. Okey. Terima kasih Puan Aziza daripada Pasti At-Taqwa Pasir Mas. Di sambutan kita nampak Ustaz meriah juga ya. Alhamdulillah. Di Pasti At-Taqwa Pasir Mas. Jadi inilah cara kita nak didik anak-anak daripada kecil supaya dia dekat dengan pustakaan. Betul. Dia tahu pustaka selalu pergi sekolah dia. Jadi bila dia main pustaka dia tak rasa malu. Betul. Contoh macam ni lah kalau kita tak biasa pergi masjid. Sebab dia terasa masjid ni asing bagi kita. Betul. Kalau kita biasa buat anak-anak. Daripada kecil lagi. Kita macam rumah dia juga. Betul. Pergi jalan ke kalau singgah putih masjid. Kalau singgah pergi masjid. Jadi dia tahu bila dia besar pun dekat lah. Betul kata kan. Betul. Rumah masjid tu Allah jadi dia boleh masuk. Kalau orang tak biasa kan. Segan. Jadi Ustaz dan daripada tadi masa biasa macam ni kan mesti kena ada buku makan buku dulu kata. Ambil buku makan buku kan sambil makan punya minda pun nampak juga lain yang Ustaz buat contohnya malam sama dengan keluarga ambil buku seorang baca yang lain dengar ke macam ada kadang-kadang adalah waktu ya balik cuti apa kan, jadi kita kumpul keluarga. Dan satu lagi pengisian bacaan Al-Quran beramai-ramai lah bersama ahli keluarga. Jadi kebetulan bila berlaku PKP, jadi semua ada kat rumah. Semua ada kat rumah. Jadi salah satu pengisiannya saya bersama anak-anak dan isteri buat halaqah Al-Quran. Dan sempat habis 2 kali khatam Al-Quran. Panjang PKP berlangsung tu. Jadi itulah satu membentuk anak-anak supaya membaca terutamanya Al-Quran lah bagi kita orang Islam. Begitu juga buku-buku. Saya sentiasa belilah buku-buku yang baru keluar, terutama tentang kaitan dengan agama lah, untuk letak dekat rumah. Jadi anak-anak akan kongsi-kongsi lah. Yang ni baca. Fasiliti kita tu. Fasiliti kita tu mana biar anak nampak ada sokongan betul. Ada sokongan. Bukan kata main suruh kerja tapi tak ada. Orang kata nebah lah. Ya. Suruh nebah tapi parang tak beli. Kemudahan tak ada. Kemudahan tak ada. Jadi Ustaz kita akan langsung sekali lagi. Kali kita akan ke tadika elitis. Okey, tadika elitis bersama dengan Rohani. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teacher Rohani. Assalamualaikum Teacher Rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Aizin. Apa khabar Teacher Rohani kita? Alhamdulillah, sihat dan bersemangat. Alhamdulillah. Jadi boleh Teacher Rohani kita kongsikan pada penonton-penonton dalam cara maya kita pada hari ini, apakah program aktiviti yang dijalankan di tadika elitis bagi menyokong program Jom Baca Bersama seluruh negara ini. Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, salam satu Malaysia dan salam 19 Ramadan. Okey, saya Teacher Hani sedang berlintas langsung dari tadika elitis Pintar. Okey, Kota Baru Kelantan. Okey, antara aktiviti yang anak-anak tadika elitis Pintar sedang lakukan sekarang ialah mereka diberi pilihan
Okey, untuk memilih satu buku cerita dan mereka akan membacanya, dan selain daripada itu juga kita juga adakan sesi storytelling, sesi read aloud bersama anak-anak. Ada juga aktiviti melukis dan juga bermain dengan puppet, di mana mereka akan menceritakan kembali watak-watak yang mereka baca di dalam buku. Okey, itu saja Cik Aizi. Jadi jam 11 juga akan terus lagi membaca. 11 hingga 11:10 minit. Okey. Ni. Okey. Antara aktiviti-aktiviti yang kita buat lah. Jom kita tengok sekejap. Okey, okey. saya bawa ni. Okey. Okey, yang ni ada aktiviti bermain puzzle dengan buku. Lepas tu ada corner untuk anak-anak sedang membaca buku yang mereka pilih. Okey, kita ada puppet lah. Okey, bermain bercerita sambil menggunakan puppet. Okey. Dan dekat sini, area sini, okey, anak-anak sedang berwarna. Okey. Jadi nampaknya Teacher Rohani semua anak-anak nampak gembira hari ni dengan aktiviti yang dijalankan. Alhamdulillah Encik Aizi. Tahniah tadi Kak Niti Pintas kerana telah jaya mengadakan program dan menyokong program kita pada hari ini. Semoga anak-anak kita ni bila besar boleh menjadi anak yang aktif membaca, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey Encik Aizi. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya amat berharap semoga program ini dapat dijalankan lagi pada tahun-tahun akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Encik Aizi dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan atas program yang sangat-sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Bye. Bye. Okay, begitulah penonton kita tengok kemeriahan program kita hari ini bersama dengan dan sekejap lagi kita akan berbincang langsung lagi dengan beberapa institusi. Kita juga akan pergi ke universiti. Maknanya kita ambil semua peringkat. Alhamdulillah. Kecil, sekolah rendah, Betul. tengah dan semua sudah kita nak bagi Semua peringkat lah. satu gelombang untuk kita mewujudkan. InsyaAllah. Di sini Ustaz, Pustakaan ini sebenarnya adalah tanggung kepada wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Jadi kita lah yang buat program-program yang insya-Allah. Jadi balik pada program kita Ustaz, dari segi target membaca. Adakah Ustaz ada set target contohnya bulan ni nak baca berapa buku? Ataupun masa berapa jam nak set sehari? Kita pun ada jadual-jadual khusus yang mungkin Ustaz bincangkan bersama keluarga yang mungkin anak-anak ni kalau sampai target ni dapat ni contoh ada. Setakat ni secara khususnya belum buat lagi lah. Cuma adalah kita bagi pada galakan dalam bentuk hadiah, duit lah kita mudah lah. Jadi kalau habis baca buku ni, jadi kita akan bagi sesuatu, nilai sesuatu sebagai pendorong. Betul. Alhamdulillah. Apa di sana tu kena lah dalam bajet tahunan. Bajet tahunan tu kena masukkanlah perkara gini. Begitu juga apabila anak berjaya dalam peperiksaan, jadi kita bagi salah satu hadiahnya dalam bentuk buku lah. Buku. Dia dah berjaya dalam periksa, bagi buku lagi. Kita bagi buku. Tambahkan lagi. Okey. Itu dia. Untuk kita perlu catat lah apa yang tak ini. Sebab saya rasa ramai di luar sana sebenarnya nak jadi betul. Sebab apabila membaca banyak masalah. Betul. Kita buat program keluarga membaca, itulah sebenarnya tujuannya. Kita letak tagline kita tak membaca menyatukan keluarga. Betul. Itu tak maknanya sebenarnya aktiviti membaca ni boleh kita jadikan satu aktiviti menyatukan keluarga kita. Sebab ini kalau kita tengok gadget kan. Masing-masing duduk dengan gadget. Betul. Dekat tapi jauh. Kalau kita boleh buat macam Ustaz buat ni, maknanya anak-anak pun jadi anak-anak yang kata dia pun mudah. Ya, betul. Tidak masa dalam bagi. Jadi kita akan terus tulisan langsung lagi kan? Sekejap lagi kan? Sekejap lagi kita akan terus tulisan langsung Ustaz. Jadi biasanya Ustaz bawa anak-anak ke pustakaan ni berapa lama Ustaz? Masa yang Ustaz bawa ni?
Kalau tak je ikut dah. Berapa lama? Tahu. Dalam 2 jam, 3 jam gitulah. Satu lagi saya nak kongsi, iaitu kita libatkan rakan-rakan dia juga. Jadi sebagai contohnya, saya di masjid itu saya ada bentuk satu grup, belia rakan masjid. Rakan masjid. Jadi salah satu aktivitinya dia bila cuti sekolah, kita akan buat lawatan ke salah satu destinasi lawatannya di perpustakaan. Biasa musim cuti ni dia ada aktiviti di perpustakaan, ada aktiviti. Jadi kita pergabungkan, contohnya saya sebagai pengurusi masjid, jadi bawa anak-anak sekali dengan rakan-rakan dia di masjid. Jadi kadang-kadang bila dia berkawan dengan rakan-rakan ni, lebih lagi minat dia daripada kita bawa dengan keluarga kita saja. Kadang-kadang terhad sangat. Tapi kalau kita gabungkan dengan rakan-rakan yang lebih ramai lagi, lagi suka dia. Lagi dia punya excited. betul. Betul. Dia sangat menarik. Maknanya tak banyak masjid dia buat macam ni. Iyalah, perlu kepada Pengurusi masjid dia tak minat masjid. Dia kena pengurusi masjid macam ustaz bagi tiap-tiap masjid ni dia buat dia rakan masjid ni. betul. Jadi memang saya ada ingat lah ustaz, sebelum ni ustaz ada bawa rakan-rakan masjid tengok ramai, dia bertanya ustaz saya ingat kan. Betul. Tahu ni rakan masjid ni mana masjid kita. Jadi saya tengok cakap ni lah. Saya rasa masjid lain tak ada lagi. Ya. Itu ada lah yang buat seperti mana ustaz buat ni. Ya. Tahniah lah kepada ustaz, maknanya Alhamdulillah. mungkin boleh cadangkan lah kepada masjid lain ya. Betul. Untuk buat juga. InsyaAllah. Jadi biasa ustaz kalau ustaz buat macam ni, dari mana dapat dana untuk bawa ni? Apa dia kita dalam jawatankuasa induk masjid, bagi unit belia ni kita minta peruntukan bulanan daripada masjid sebanyak RM500 sebulan. Jadi akhir tahun kita kumpul-kumpul duit ni, akhir tahun kita buat aktiviti. Pada sewa bas untuk kalau kawasan Kota Baru ni kita ziarah lah perpustakaan, pada museum negeri. Kemudian tengah hari kita pergi ke masjid, contohnya Masjid Muhammadi. Hari salat Zuhur sana, makan tengah hari sana. Lepas solat balik. Dan kami juga pernah bawa pelajar-pelajar ke perpustakaan negara, rombongan. Ni kita dapatkan sumbangan daripada pihak luar lah. Contohnya daripada Majlis Agama Islam, daripada syarikat-syarikat. Menaja pada program kita. Jadi lawatan ke Kuala Lumpur, salah satu tempat yang kita akan masukkan dalam aktiviti lawatan kita ke museum, ke Perpustakaan Negara Malaysia. Alhamdulillah. Suka. Betul. Jadi kita masukkan dalam jadual lawatan tu kena pergi ke perpustakaan. Alhamdulillah. Masa saya kecil. Saya masuk ni. Betul. Sangat menarik Ustaz. Idea Ustaz sangat menarik pada saya. Dan pengurusi masjid kalau dia dengar Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita. Macam puri rasanya. Macam mana boleh buat pelawatan macam tu. Peruntukan duit sampai 500. Saya tahu kadang-kadang masjid ni ada duit banyak. Betul. Tak tahu buat apa. Dan jemaah luar di sana bila dia lihat kita ada program, dia akan bagi sumbangan lebih lagi lah kepada masjid secara tak langsung melalui tabur jemaah dan aktiviti-aktiviti. Sekali lagi kita akan berlintas langsung. InsyaAllah. Kali ini ke Tadika Perpaduan Cabang 44. Okay. Nama kita di lokasi Puan Syuhada. Puan Syuhada. Assalamualaikum Puan Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, Terima kasih. Boleh ke kongsikan kita apakah yang terjadi di Tadika Perpaduan Cabang 4 bagi program kita pada hari ini? Kan?
Okey, terima kasih kepada Encik Azizi selaku moderator program ini. Saya Nuswahada dari Perpustakaan Awan Sawangan Tumpat ini bersiaran secara langsung di Tadika Perpaduan Cabang 4 Tumpat Kelantan. Okey, bersama-sama saya dalam menjayakan program ini ialah lebih kurang 28 orang pelajar yang sedang menjalankan aktiviti bersama Puan Hanifah Yusof selaku guru kelas. Okey, Saya teruskan. juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nazri binti Muhammad, iaitu Pegawai Perpaduan Daerah Pasir Mas Tumpas, mewakili Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Kelantan. Terima kasih juga kerana kami ucapkan. sudi hadir bersama dalam menjayakan program inisiatif Membaca 2022. Itu saja kau Puan Su. Itu sahaja Encik Azizi. Terima kasih Puan Su. Keadaan di Tadika Perpaduan maknanya pegawai perpaduan sendiri pusat daripada daerah Pasir tadi. Ya, turun lah. Dia turun juga padang dapat. Alhamdulillah. Ya. Masyarakat kita menerima program membaca kita ini walaupun kita buat 10 minit setahun. 10 minit setahun tapi dengan harapan dengan 10 minit itu akan Berkembang insya-Allah. Insya-Allah. Jadi tadi kita sambung sikit lagi cerita kita tadi Ustaz. Dari dia rakam masjid. Pada saya ini sangat adi mengenai komuniti. Betul. Sebab kadang-kadang orang masjid ni dia tua. Jadi pagi kanak-kanak mari ni kadang-kadang datang masjid tu dia apa? Kanak-kanak masjid betul. Takut. Bising sikit kena marah. Guna channel kita ni. Buatlah sesuatu seperti mana yang Ustaz buat ni. Untuk bawarkan supaya buat masuk ke aktiviti baca. Okey. Contohnya sekarang ni kita alhamdulillah dibenarkan untuk berada di masjid dia solat berjemaah dengan tanpa halangan lah sebagaimana sebelum ni. Boleh rapat sah dan anak-anak pun boleh dibawa sama ke masjid. Jadi kita ambil kesempatan lah sebab anak-anak kita ni hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun terkurun tidak maka apabila dia kembali semula ke bersama dalam masyarakat ni, khususnya di masjid ni, kita ambil kesempatan. Contohnya yang saya buat sekarang ya, ke bulan Ramadan ni, ibu bapa nak bawa lah anak-anak dia bersama solat. Jadi sebelum solat tarawih, saya ambil masa dalam 5 minit untuk menerangkan kepada jemaah-jemaah sekalian supaya kita sama-sama betul ansur. Kanak-kanak ni apabila dia ramai, maka dia bising aktif lah. Aktif. Jadi kita kena dia bagi tahu dengan baik lah supaya dia tidak terlalu bising. Dan seorang jemaah saya, AJK Masjid jugalah cadang supaya buat satu children corner. Children corner. Alhamdulillah, kami dah buat semalam dan hari Jumaat besok akan lancar secara rasmi. Iaitu jadi anak-anak yang daripada dia bermain-main sama-sama dia tu, okay, kita minta dia pergi ke tempat kita sediakan. Di situ kita sediakan buku-buku yang sesuai dengan dia. Dan insya-Allah kami sudah bincang juga akan membeli buku-buku untuk anak-anak mewarnakan gambar-gambar tu. Okey. Bila siap nanti sebelum balik sembahyang tarawih nanti, okey, dia serahkan buku tu
kita bagi sagu hati ke dia. Alhamdulillah. Sangat sagu kreatif hati dia Ustaz. Okey, malam ni dia sudah siap satu Ya. satu gambar dia dah. Ya. Jadi malam besok dia akan mari pula. Untuk gambar kedua. Ya. Dapat hadiah lagi. Dapat hadiah lagi. Dan kita buka tabung khusus untuk bulan Ramadan ni, untuk ahli jemaah kita memberi sumbangan untuk tabung Ihya Ramadan kita panggil. Ya. Jadi salah satu program dalam Ihya Ramadan ni ialah menggalakkan kanak-kanak mari ke masjid, ada aktiviti khusus bulan Ramadan ni di masjid. Di masjid. Jadi kita sediakanlah sedikit penghargaan kepada anak-anak. Anak-anak ni dia dapat hadiah walaupun satu pun dia dah syukur, sangat syukur dah, sebab dia bukan dia tengok pada berapa harga. Betul. Dia tengok pada apa yang dia dapat. Kadang-kadang sebiji coklat pun bagi dia berharga. Ya, betul Ustaz. Satu lagi saya nak kongsi juga, iaitu kita keluar satu borang di awal Ramadan. Ini iaitu laporan catatan membaca Al-Quran. Jadi hari pertama dia sampai muka surat berapa, juzuk berapa. Jadi beberapa yang akan pantau dia. Di akhir Ramadan nanti pada malam raya nanti kita akan bagi hadiah. Siapa yang baca paling banyak Al-Quran dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita sempena esok nak raya, kita kata nak beri duit raya. Duit raya. Jadi malam raya ni semua mari masjid. Okey, untuk kita bagi duit raya. Jadi yang membaca paling banyak Quran, jadi kita bagi hadiah istimewa lah kepada dia. Sangat bagus. Sangat bagus. Begitu juga satu borang lagi untuk solat berjemaah. Ya. Jadi dia ambil satu borang ni, dia tanda berapa kali dia sembahyang jemaah sehari-hari sehingga akhir Ramadan nanti. Jadi akhir Ramadan dia serah kepada pihak urus dia. Okey, kita akan bagi duit raya malam tu. Siapa paling banyak mari sembahyang berjemaah. InsyaAllah. Itu untuk anak mungkin situ ya. Untuk anak mungkin lah. Anak mungkin dan siapa sajalah yang mari berjemaah di masjid. Yang dapat borang tu dia boleh letak. Yang mari berjemaah situ. InsyaAllah. Satu usaha lah untuk menggalakkan dia supaya dekat dengan masjid dan merasa bahawa kita menghargai dia datang ke masjid. InsyaAllah. Siapa yang dapat pahala dapat juga yang lain lagi. Jadi saya rasa Ustaz ni idea kreatif Ustaz tu, maknanya boleh patut patut ditiru lah. Sama-sama kita lain. Bukan saja di masjid, di rumah pun kena buat benda-benda betul. Untuk penghargaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ya. Lagi bila kita sebut sebenarnya bila membentuk keluarga membaca, bukan saja keluarga kita di rumah. Masyarakat kita juga keluarga. Sama-sama. Jadi kampung kita membaca itu adalah keluarga kita. Jadi masjid, Korea masjid itu adalah juga satu keluarga. Jadi sangat-sangat baiklah program yang Ustaz jalankan ni. Jadi kita akan teruskan lagi Ustaz untuk berlintas langsung ke kali ini kita ke sekolah menengah pula. Tadi kita ambil anak-anak tadika je semua. Sekarang kita pergi pula ke sekolah menengah bersama dengan Guru Rehan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota. Assalamualaikum Cikgu Rehan. Putus Cikgu Rehan kita. Putus tak ada buat lain sikit. Assalamualaikum Cikgu Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Azizi. Okey, Cikgu Rehan, boleh ke Cikgu Rehan kongsikan dengan kita apakah yang terjadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota sekarang? Silakan Cikgu. Ya, kami sedang berlintas langsung di Pusat Sumber Sekolah, Sekolah Menengah Kebangsaan Kota. Dan pada hari ini kita menjalankan 3 program serentak. Yang pertama pelancaran Ilham. Yang kedua program maraton membaca di kalangan pelajar-pelajar. Maraton membaca dan yang ketiga penyerahan buku Wanita Bangkit kepada pihak Pusat Sumber Sekolah. Penyerahan buku. Jadi berapa ramai Cikgu Rehan penyertaan pelajar-pelajar? Adakah semua ataupun terpilih pelajar-pelajar untuk menyertai? Semua termasuk warga, guru dan kaki tangan sekolah dan seluruh pelajar-pelajar. Maknanya Sekolah Menengah Kebangsaan Kota ni memberi sepenuh kerjasama sehingga semua hari ni kena join program. Alhamdulillah. Sebelum ini macam ni juga Cik Alizi. Ya.
Jadi kami di studio ni gembira lah tengok sekolah menengah Kebangsaan Kota memberikan orang kata sokongan yang padu pada program kita ini untuk anak-anak kita menjadi pembaca yang aktif. Jadi terima kasih Cikgu Rehan. Sekejap Cik Azizi, Ya, saya ya. ada bersama dengan saya Puan Noriha. Okey, silakan. Sebagai mewakili pihak pentadbir sekolah. Okey, Saya okey. ada kata-kata ucapan Okey, sikit okey. kepada pihak perpustakaan. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Ya, jadi saya ni sebagai wakil pentadbir sekolah, Sekolah Menengah Kota, mak berasa bersetujulah dengan apa yang telah dibuat oleh pihak PPAK, iaitu Ya. program bacaan ini diteruskan untuk tahun seterusnya. Jadi Alhamdulillah. pihak sekolah sebenarnya sentiasa memberi sumbangan dan sokongan padulah terhadap program PPAK. Contohnya program Jom Baca 10 Minit ini yang diadakan serentak di seluruh negara. Dan pelbagai aktiviti lah pembukuan dan bacaan yang kita boleh laksanakan untuk membantu pelajar-pelajar sama ada di dalam kelas atau di luar bilik kelas. Okay? Jadi apa yang saya nak katakan sebagai akhirnya, membaca itu adalah jambatan ilmu dan dengan ilmu kita maju. InsyaAllah. Dan kita bersama dengan pelajar-pelajar Ya, SMK pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kota. Kami dari pelajar sekolah menengah Kebangsaan Kota. Itu tema kita, bangkit baca dan bersyukur. Terima kasih Cik Azizi atas jemputan. Okey, Dan sama-sama. semoga kita sama lepas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, begitulah sambutan agak Alhamdulillah. meriah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kota. Cikgu Rehan merupakan seorang penulis. Oh, Dia seorang penulis beberapa buah buku lah, dan dia juga pernah datang ke sini buat program bicara penulis. Ya. Kita ada program di sini, kita panggil bicara penulis. Kita akan panggil beberapa penulis lah akan datang sini bicarakan tentang karya dia. Sebab Betul. kita nak penulis juga dekat dengan masyarakat, dan masyarakat dapat tahu apa sebenarnya kehendak yang penulis nak bagi tahu Ya, melalui cerita-cerita dia tu, Ustaz. betul. Jadi kita pergi sikit lagi, Ustaz. Ya. Pada pandangan Ustaz lah, kita dalam keluarga ni, lain daripada cara Ustaz beritahu, sebab ada kadang-kadang anak-anak dia gadget lah. Pertamanya, kalau Ustaz ada pandangan lah, macam mana kita nak pisahkan sikit gadget ni supaya dekat kita boleh dekatkan dia dengan buku, supaya dia rasa sebenarnya gadget ni musuh dia, buku ni adalah sahabat dia, Ustaz. Kalau ada tip yang Ustaz boleh bagi, saya rasa parent dekat luar sana ramai yang terhati-hati ni, sebab itulah sebenarnya hari ni sakit kepala kita, sebab kita tengok keliling kelalang kita ni inilah benda yang jadi musuh. Betul. Ustaz, macam mana Ustaz? InsyaAllah kita kongsi sikit lah pada yang mudah-mudahan boleh kita manfaatkan bersama. Ya. Jadi telefon ni sekarang ni sudah jadi benda yang tidak dapat dielakkan lah dengan generasi sekarang ni. Cuma kita kena pandu dia. Contohnya lah. Contohnya kena bagi masa yang terhad sangat lah untuk dengan telefon ni. Satu lagi contohnya saya buat di rumah sekarang dengan isteri pun sama, bagi kerjasama, iaitu dia kena habiskan baca buku dulu. Syarat dia habiskan baca buku dulu, baru benar main telefon. Nak elak tak boleh lah. Nak elak tadi lah. Kontrol macam tu lah. Satu lagi kita ialah minta dia ada waktu-waktu tentu tengok benda-benda yang bermanfaat lah, yang diajar oleh guru di sekolahnya. Contohnya masa PKP ni, sebahagian daripada pembelajaran dia tu melalui telefon dah, tak boleh nak elak dah melalui telefon. Jadi kita galakkan dia supaya dia tengok jugalah pada aktiviti sekolah dia yang diberi oleh guru-guru dia tu melalui telefon tu. Dari segi tadi Ustaz kata mana kita bagi masa kat dia. Adakah Ustaz ada buat macam anak-anak ni ada buku rekod bacaan macam ada tak? Benda tu di rumah.
Kalau yang sekolah lah, kita ada buku apa dia panggil, buku nilam. Yang sendiri Ustaz buat tak ada lah. Setakat ni tak belum Maknanya beratur buat nilam tu juga. Boleh jadi rekod bacaan keluarga lah. Dan eloklah kita kalau boleh kita adakan supaya kita dapat tahu apa yang sudah dibaca oleh anak-anak kita. Jadi kita pun boleh tahulah knowledge anak kita tu banyak-banyak kan. Sebab kalau program kita buat Ustaz, bagi keluarga membaca, memang kita bekalkan setiap ahli keluarga kena rekod lah. InsyaAllah. Apa bahan bacaan dia baca. Dan kita akan kira markah dari segi purata membaca keluarga. Kita tak ambil keseluruhan, kita purata. Puratakan. InsyaAllah. Program kita akan berjalan pada bulan 5 ni lah. Bulan 5. InsyaAllah. Jadi kita akan teruskan lagi ya. Bersiaran langsung. Belum lagi? Okey, belum lagi Ustaz. Kita akan langsung sekejap lagi ke lokasi kita yang terpilih. Seingat-ingat Ustaz lah, sehingga kali ni Ustaz, agak-agak dah berapa buku yang Ustaz baca Ustaz? Dan buku apa kalau Ustaz baca ni yang betul-betul kata apa? Melekat dari Ustaz. Dari segi cara berfikirnya, cara untuk bertindaknya. Antaranya lah. Antaranya buku berkaitan dengan sirah. Sirah Rasulullah SAW. Jadi yang terbarulah saya baca. Sirah Nabawiyah dia panggil. Yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan buku sirah ni, buku sejarah Nabi ni memenangi pertandingan penulisan sirah. Peringkat antarabangsa lah. Yang dianjurkan oleh Rabitah Alam Islami. Penulis ni berasal daripada India. Jadi dia tulis satu buku dalam bahasa Arab kaitan dengan sejarah Nabi yang sebahagian maklumat yang dia masukkan tu adalah yang sudah dimurnikan lah. Maknanya fakta-fakta yang tidak tepat tu sudah dikeluarkan. Jadi buku dia ni diterjemahlah kepada beberapa bahasa dunia ni, termasuk bahasa Melayu sendiri. Sudah diterjemah dan diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiyah Yadim. Baru terbit tahun 2021. Dan saya jadikan buku ni, kitab sirah ni sebagai teks rasmi di kuliah di masjid saya. Di masjid. Jadi harga bukunya agak mahal lah, RM65 satu naskah. Jadi untuk memudahkan jemaah-jemaah dapatkan buku ni, jadi unit muslimat kita di masjid, unit muslimat di masjid beli dulu buku ni dengan harga yang jumlah yang banyak, dengan harga lebih murah lagi, dan ditawarkan kepada jemaah dengan harga asal yang sudah diskaun tu, dan bayaran pun RM10 saja sebulan. Ansuran bulanan. Ansuran bulanan. Kalau tak mampu nak bayar sekaligus, ansuran bulanan RM10 sebulan bayar. Dan kelas ni akan buat secara online. Online. Kita jemput seorang guru pengajar, dan masing-masing hanya duduk di rumah dia, buka kitab ni, buka buku ni, boleh dapat maklumat daripada, dapat manfaat daripada ni. Ustaz ulang sekali lagi Ustaz nama buku. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, pengarangnya bernama Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. India, daripada India. Bahasa daripada India, sekarang ni menetap di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi ambil dia duduk di tempat kajian sirah Nabi di Arab Saudi. Jadi buku ni memang patutlah orang Islam itu betul. Sebab fakta dia telah dimurnikan. Sudah dimurnikan fakta dia, dan diterbitkan secara rasmi lah oleh pihak Yayasan Yadim. Dan kata pengantar tu oleh bekas Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Mufti Wilayah dulu. Bekas Mufti Wilayah dan bekas Menteri Agama.
Jadi Ustaz, kita akan langsung sekali lagi, kita dah dapat queue. Kali ni, tadi kita dah pergi, tadi kita dah pergi, sekolah menengah kita dah pergi. Kita akan ke universiti pula. Alhamdulillah. Kita masuk sampai ke universiti. Perjalanan seorang manusia tu, kita pergi ke universiti pula. Bagus. Kali ini kita akan lihat langsung ke UiTM Kampus Kota Baru. Bersama kita Puan Ros. Assalamualaikum Puan Ros. Puan Ros, Assalamualaikum. Ada jawapan ya. Assalamualaikum Puan Ros. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar Puan Ros, dengar. Okay, Alhamdulillah. Kami di Perpustakaan Tengku Anis Kampus sama-sama untuk program Jom Baca Bersama selama 10 minit akan bermula nanti, dan program-program yang menyokong untuk aktiviti hari ini antaranya yang telah dijalankan di PPAK, iaitu kita ada menganjurkan program bedah buku, kita juga ada menganjurkan pameran buku-buku baru. Selain itu kita juga ada pertandingan berat buku dan juga akan ada review buku lah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perpustakaan Awam di Kelantan yang telah kata menjayakan program ini. So, ini antara peserta-peserta yang akan join pada pukul 11 nanti. Kita boleh saksikanlah sekarang daripada Perpustakaan Tengku Anis Kampus Kota Baru. Ya. Jadi buku apa nanti akan diulas tu Puan Ros? Kata ulasan buku tadi. Buku yang akan diulas iaitu buku novel daripada student praktikal lah. Dia dah memang standby lah. Ya. Jadi terima kasih kepada UiTM Kampus Kota kerana menyokong program kita hari ini. Semoga kerjasama ini kita dapat teruskanlah di masa-masa akan datang, Cik Ruh, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustaz, kita tengok maknanya seluruh Kelantan hari inilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi maknanya pukul 11 pagi insya-Allah, semoga orang kata usaha kita yang kecil ini akan menjadi penimbang berat di akhirat nantilah. InsyaAllah sebab kita nak melaksanakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, ada pandangan saya lah, dan saya lihat buku yang baik adalah buku yang dapat merubah kita. Daripada kita A pergi ke B. Maknanya merubah pandangan fikiran kita daripada kita menjadi buruk tambah baik. Mana kita sedar dan dapat pertama kali kita dapat mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Itu buku yang baik. Sebab bila kita tengok pada wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana buku bila kita baca tersetak kita. Bahawa selama ini kita duduk tempat mungkin tak betul atau tak tepat. Boleh bawa diri kita kepada cahaya yang terang. Jadi dalam banyak-banyak buku apa Ustaz nak saran untuk orang, kalau orang nak berjalan kat arah itu membaca? Pertama orang Islam kita lah. Untuk yang Muslim lah. Saya sedang mengikuti dan juga dalam salah satu pengisian kuliah sajalah, iaitu buku yang terbaik sebagai rujukan atau pembacaan, iaitu hadis, kitab hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan saya mengikuti pengajian kita ni hampir 10 tahun lah, yang diadakan di Masjid Kubang Krian. Kelas tu 2 kali seminggu lepas Isyak. Sebab apa dia buat lepas Isyak? Pengajar ni ataupun tuan guru ni kata orang yang pergi lepas Isyak ni betul orang nak mengaji lah. Bukan pergi untuk jual lah. Orang pergi orang maghrib tu bila-bila nak tunggu solat Isyak ya. Tak apa dah, bagus dah. Tapi orang betul-betul nak belajar, dia akan tunggu lepas solat Isyak ni hampir 2 jam lah, daripada pukul 8.30 sampai 10.30.
Jadi saya dapati inilah kitab yang disebut oleh guru saya sebagai kitab ajaib lah. Kitab ajaib. Hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari. Dan pihak kerajaan pun melalui juga bekas Menteri Agama sudah pun siap menterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Melayu lah. Sekarang ni tunggu untuk diterbitkan. InsyaAllah apabila budaya membaca ni digabungkan sekali lah, selain daripada bacaan-bacaan akademik lain, digabungkan sekali dengan kitab hadis Imam Bukhari ni, insyaAllah akan melengkapkan, akan mengubah cara hidup kita. Itulah dia kelebihan wahyu. Sebab hadis pun adalah wahyu. Hadis juga wahyu sebagaimana Al-Quran. Di Al-Quran kita sudah mulakan dah mulakan bacaan dan tadabbur. Sekarang ni sudah peringkat tadabbur dah sekarang kan. Tadabbur dalam program TV Hijrah ada. Jadi kita tambah satu lagi hadis. Ustaz, kita ada sahabat kita lagi di talian ni. InsyaAllah. Untuk kita besar lagi. Kali ni kita pergi jauh sikit. Kita pergi sampai ke Macang, Ustaz. InsyaAllah. Kita pergi ke UiTM Macang. Okey, bersama-sama kita di talian Puan Fitri. Assalamualaikum Puan Fitri. Waalaikumsalam, Puan Haji. Okey, Puan Fitri, boleh Puan laporkan kepada kita di studio ni apa yang terjadi di UiTM Kampus Macang hari ni bagi menyokong program Jom Baca Bersama 10 minit. Silakan. Okay, boleh. Sekarang kita berlintas langsung dari Perpustakaan Tengku Anis, UiTM Cawangan Kelantan, Kampus Macang. Bersama dengan saya, Nafitriah Makseman, melaporkan program Jom Baca pada hari ini. Okey, bersama-sama dengan kita pada hari ini, staf dan juga pelajar daripada Fakulti Pengurusan Maklumat, yang mana para peserta kita pada pagi ini memilih bahan bacaan tanpa mengetahui tajuk buku dan juga cover buku. Oleh kerana kita telah pun membalut bahan bacaan tersebut. Okey, jadi pertemuan pertama mereka bersama bahan bacaan mereka, pilihan mereka ni pada jam 11 pagi nantilah. Okey, so kalau dapat kita lihat ya, lihat wajah pelajar-pelajar kita. Teruja. Dah tak sabar ya untuk membaca bahan bacaan pilihan masing-masing. Okey, jom ramai-ramai. 1, 2, mula. Ya, semangat UiTM Macang. Alhamdulillah. Ya, Encik Haji. Memang mereka semangat dan tidak sabar lagi ya untuk orang kata blind date. Tajuk aktiviti kita pada hari ini iaitu blind date with a book. So, blind date with a book. Memang pertemuan mereka kali pertama dengan bahan bacaan ni memang jam 11 pagi nantilah. Okey, untuk program-program membaca, kita di Perpustakaan Tengku Anis memang sentiasa menganjurkan program-program seperti inilah dan akan sentiasa terus menyokong di masa-masa yang akan datang. So, saya rasa itu saja Tuan Azizi, laporan daripada saya. Boleh kembali ke PPAK. Okey, terima kasih Puan Fitri daripada laporan UiTM Macang. Terima kasih banyak kepada Puan Fitri dan sahabat-sahabat kita daripada UiTM Macang termasuk Fakulti Pengajian Maklumat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah meriah juga. Alhamdulillah. UiTM Macang, Fakulti Pengurusan Maklumat ni fakulti saya. Saya dulu belajar di situ. Jadi amat bersesuaian lah menyokong program ini bidang perpustakaan. InsyaAllah. Belajar di sana juga dulu. Jadi Alhamdulillah. Jadi Ustaz sebut tadi hadis Imam Bukhari. Saya tertarik. Maknanya Ustaz sendiri maknanya dah lama belajar juga mengikuti pengajian dan Ustaz mengajar sekarang ni. Ustaz dah pergi ke belajar keluar negara. Tapi bila balik belajar lagi kitab ni lagi rasa macam teruja. Ustaz maknanya kalau orang yang tak pernah belajar lagilah dia akan rasa sesuatu untuk buat kan? Apakah maksud yang sebenar yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW, Ustaz kan? Jadi setakat ni Ustaz, adakah orang lain boleh ikuti pengajaran Ustaz tu melalui online juga yang Ustaz buat ni? Alhamdulillah kalau di masjid tu sekarang ni kita semua kuliah-kuliah dia boleh diikuti secara online lah. Secara online lah. Ustaz, kalau Ustaz mengajar yang hadis Imam Bukhari ni malam apa? Kalau di masjid
Saya buat malam pagi Jumaat, tapi ini orang lain lah, saya jemput orang lain. Jemput orang lain. Ustaz jemput tuan guru, ustaz mengajar. Tak, anak murid dia. Anak murid dia. Yang dah khatam lah. Yang dah khatam lah. Jadi mungkin nanti boleh kita share lah. InsyaAllah. Macam mana cara untuk orang. Dan sebab pada pandangan saya benda begini kita sebarkan. Betul. Pada masyarakat kan. Sebab yalah, kadang-kadang kita ni Al-Quran saja tekannya. Dari segi hadis macam Al-Quran yang umum. Solat, tapi macam ada solatnya hadis lah yang menerangkan. Banyak perincian-perinciannya ada dalam hadis lah. Ya. Jadi kita akan berita langsung lagi. Start kali ini yang terakhir lah. Kita akan berita langsung. Tadi kita dah pergi ke universiti, sekarang ni kita akan tunggu balik. Kita tak tinggal college bahagian kemahiran. Kita juga akan pergi ke college vocational Pasir Mas. Nak bagi tahunya orang yang bidang kemahiran juga perlu membaca. Terlibat juga. Perlu juga bagi tahu ilmu. Orang kata pelajar-pelajar kemahiran ni tak minat baca, punya kemahiran pun minat juga baca, perlu juga membaca. InsyaAllah. Jadi di talian sekarang ni daripada College Vocational Pasir Mas, Puan Asniza. Assalamualaikum Puan Asniza. Assalamualaikum Puan Asniza. Apa lain tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Asniza. Kita ada sedikit Puan talian. Assalamualaikum Puan Asniza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Puan Asniza. Selamat pagi. Okey, Puan Asniza daripada College Vocational Pasir Mas. Ya. Boleh kongsikan dengan kita, Puan, apakah program atau aktiviti yang diadakan di College Vocational Pasir Mas pagi ni untuk menyokong program Jom Baca? Silakan. Okey. Jadi kita di College Vocational Pasir Mas pada pagi ini bersempena dengan program Jom Membaca 10 minit. Jom Membaca bersama 10 minit. Anjuran Perpustakaan Awam Negeri Kelantan dan juga Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi di sekolah kita juga menganjurkan program Jom Baca bersama 10 minit pada pukul 11 nanti. Jadi untuk sempena dengan program tersebut, kita anjurkan semua warga College Vocational Pasir Mas untuk berhenti sejenak dan membaca bahan bacaan yang bersesuaian selama 10 minit. Dan para pelajar dan juga semua warga bagi merakamkan kenangan, boleh mengambil gambar dan berkongsi di Facebook dan Instagram Pusat Sumber College Vocational Pasir Mas. Alhamdulillah. Jadi berapa ramai semua peserta hari ini Puan Asniza? Semua peserta hari ini, sekarang ni saya berlintas langsung di Pusat Sumber. Pusat Sumber College Vocational. Jadi terdapat pelajar yang datang ke sini seramai 30 orang. 30 orang di sini. Dan di jabatan-jabatan juga bersedia masing-masing dengan untuk program pada hari ini. Jadi jumlahnya dalam anggaran 200 orang. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Puan Asniza atas sokongan yang padu kepada program Jom Baca bersama 10 minit. InsyaAllah semoga tahun akan datang kita boleh kerjasama lagi untuk menyokong program ini insyaAllah. Okey, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Alhamdulillah Ustaz, kita telah selesai pergi ke lokasi-lokasi yang untuk berita langsung lah. Jadi kita dah nampak semua, kita ambil pada tadika, pergi ke universiti, pergi juga ke college vocational. Jadi kita nak supaya masyarakat kita tengok semua peringkat perlu membaca. Daripada kecil kita perlu didik. Dari kecil bila berjaya dia masuk universiti. Kalau dia tak minat lagi, dia tak boleh pergi belajar, dia boleh pergi college vocational. Jadi semua tu perlu kepada ilmu, berkenaan kepada ilmu. Jadi Ustaz ini bagi tahu tadi mana buku ni, contohnya buku sirah banyaknya yang perlu dibaca oleh kita. Dan beberapa yang saya dapat kongsi tadi, maknanya
ayah lah dalam keluarga ni, utamanya ketua keluarga. Betul, Main peranan lah untuk membentuk InsyaAllah. sebuah keluarga membaca, dan dari segi komuniti keislaman kita pula masjid Adalah main peranan untuk bentuk keluarga membaca ni. betul. Mana ustaz telah buat satu, pertama dalam Gabungan. keluarga, yang kedua hasil daripada apa orang kata nur dalam keluarga tu terpancar kepada masyarakat. Bawa ke masjid. Tak buat apa ni, belia rakam masjid, Rakam bawa pergi masjid. ke perpustakaan negara dan sebagainya. Jadi masa begitu mencuri kita ustaz, kita dah hampir tengah program kita. Jadi saya minta ustaz untuk seminit dua yang ada ni, ustaz bagi rumusan, nasihat dan inspirasi kepada masyarakat kita untuk bentuk keluarga membaca, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Pertamanya saya ingin berkongsi bersama dan mengharapkan para ibu bapa khususnya untuk menggalakkan anak-anak dia membaca, kena jadi ahli perpustakaan. Ya, betul. Kena jadi ahli perpustakaan dan peruntukkan masa, contohnya hujung minggu hari Sabtu. Hari Sabtu kita nak makan kat luar contohnya. Ya. Jadi sebelum pergi makan tu singgah perpustakaan dulu. Alhamdulillah. Singgah perpustakaan dulu, baca sekejap, kemudian buat pinjaman, pinjam buku, bawa balik, dalam perjalanan balik singgah makan kat mana-mana. Dan mungkin semasa nak makan tu baca buku dulu. Itulah apa dia usaha kitanya akan bermula di situ. Dan juga kita sebagaimana sebut tadi, kita kena gunakan platform masjid, sebab itulah tempat kekuatan umat Islam, tempat yang Allah Ta'ala sebut orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah Ta'ala sukai di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Jadi kita bawa anak-anak kita ke masjid dan bekerjasamalah dengan jawatankuasa masjid untuk membentuk budaya membaca ni di kalangan ahli anak-anak jemaah di masjid. Jadi anak-anak kita apabila bergabung dengan rakan-rakan dia di masjid nanti, insya-Allah dia akan berkawan dengan sama-sama grup masjid. Jadi apa-apa program pun kita akan buat dengan grup masjid tersebut. Belia-belia yang ada di masjid tersebut insya-Allah akan memberi keberkatan kepada masyarakat dan khususnya kepada keluarga sendiri. Jadi itulah sedikit maklumat untuk kita kongsi bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usaha yang dibuat oleh pihak Perpustakaan Awam Kelantan dan memberi kesan yang baiklah kepada masyarakat khususnya untuk membentuk budaya keluarga membaca, insya-Allah. Allah alam, aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas tanya lengkap. Saya rasa maknanya hari ni penonton-penonton kita dapat ubat penadu. Macam mana nak membentuk keluarga membaca. Jadi masa begitu mencuri kita, jadi kepada semua pendengar-pendengar Bicara Maya, 3 soalan saya akan tanyakan. Cepat sediakan pen kerana kita tak ada banyak masa. 3 soalan, boleh sediakan pen, kertas. 3 soalan. Soalan pertama, siapakah ahli panel kita pada hari ini? Siapakah ahli panel kita pada hari ini? Soalan yang kedua, ahli panel kita menghuraikan panjang mengenai proses untuk membentuk keluarga membaca. Berikan 3 kaedah ataupun teknik ataupun cadangan ataupun secara praktikal yang telah dilaksanakan oleh panel kita untuk membentuk keluarga yang membaca. 3 saja. Panel kita sebut banyak tadi. 3 saja kita nak. Macam mana membentuk keluarga membaca dengan 1 apa, 2 apa, 3 apa, insya-Allah. Dan soalan yang terakhir, berikan 3 lokasi yang kita buat lintas langsung tadi. 3 lokasi di mana kita telah buat lintas langsung tadi. Boleh sebutkan nama sekolah ke, nama apa tempat tu, sebutkan 3 lokasi. Jadi saya dah sebut 3 soalan. 3 soalan, 1 soalan bernilai RM50. Siapa dapat jawab 3, RM150 kalau betul. Masya-Allah. Siapa cepat, siapa tepat,
dia akan mendapat hadiah insya-Allah. Jadi sepanjang kita bersarang Ustaz, saya mohon maaf dengan Ustaz jika ada apa-apa kekurangan dari sisi saya. Sungguhnya indah, yang cantik, yang molek, yang sempurna itu daripada Allah. Saya ni banyak kekurangan insya-Allah. Jadi kepada penonton juga saya ucapkan terima kasih kerana menyokong program kita pada hari ini, dan saya mohon maaf sekiranya sepanjang program kita hari ini ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. InsyaAllah kita akan perbaiki daripada semasa ke semasa. Dan jika penonton ada cadangan-cadangan untuk program apa yang kita harus buat lepas ini dalam program Bicara Mayang, apa lagi yang kita perlu cakap, boleh hantar email ataupun Facebook kepada kita, sebutkan program yang tuan-tuan nak tahu dalam program kita, sebab kita nak penonton juga bagi cadangan tajuk yang perlu dibicarakan dalam program kita. Kita nak bercakap, kita rasa PPAK atau pustakaan lah milik bersama. Bukan milik pustakaan saja, milik seluruh masyarakat. InsyaAllah. Jadi setakat ini saja. Setakat ini untuk program ini, dan kita akan terus countdown untuk kita membaca beramai-ramai pukul 11. Kita countdown daripada sekarang. Lepas baca baru saya akan tutup program. InsyaAllah. Untuk Ustaz. Kita mula daripada sekarang. Baca, bilang. 3, 2, 1, mula.
Alhamdulillah, masa 10 minit sudah tamat. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan tak, masa 10 minit ni ada yang boleh baca 10 lah. Tengok pada sahih buku lah. Ada yang boleh baca, kita pernah buat survey, ada yang boleh baca sampai 20 lah. Masya Allah. Mana tu dia baca dengan cepat. Tapi pihak tak tahulah. Ya. Tapi rasa agak faham lah. Tapi kebanyakannya baca sekitar 8 hingga 10. Dan perkataan tu dalam bawah pada 300 lah. 200 ke atas sehingga 300 patah perkataan pada kelajuan biasa. Baca 10 minit. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua yang menyokong program kita pada hari ini. Jom baca bersama 10 minit, bicara maya PPAK, dan juga mana-mana program lah yang kita anjurkan Ustaz. InsyaAllah. Kita berdoa semoga membaca ni dapat menjadi satu benda yang amalan dalam masyarakat kita. Ustaz. Betul. Dan terus-meneruslah menyokong program yang pustakaan buat dan share lah apa-apa kebaikan yang kita buat di pustakaan ni, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi mohon maaf dan ingin wawarkanlah kita pustakaan ni beberapa program yang sasa kita buat, antaranya bicara maya PK ni, dan kita ada bicara penulis Ustaz. Kita jemput penulis untuk bicara. Dan kita juga ada penulisan buku untuk PK, terpanggil cerita pendek untuk PK. Kita mula tahun ni juga. Setiap bulan kita akan pilih 3 orang pemenang yang menghantar karya kepada kita. Karya yang boleh memberi inspirasi kepada masyarakat. Dan program kita yang terbaru lah, Keluargaku Keluarga Membaca, yang akan kita lancarkan dalam Hari Iqra' Pekat Negeri Kelantan. Iqra' ni juga pertama kali dilancarkan. Tak ada pernah buat lagi. Hari Iqra' Negeri Kelantan. Negeri Kelantan, negeri membangun bersama Islam, merayakan membangun bersama Islam, negeri Serami Mekah. Jadi kita ambil Iqra' Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kita nak tunjuk kesungguhan kita dalam melaksanakan wahyu Allah. Iqra' Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi mohon maaf sekali lagi, sehingga kita bertemu lagi, segala yang baik datang daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi